Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Ini merupakan video pembelajaran pertama yang akan saya sampaikan kepada para pelajar semua dan saya berharap para pelajar dapat mendengar dan memahami apa yang ingin saya sampaikan. Saya Cikgu Muhammad Khairul Syafwan bin Rahmat. Hari ini saya akan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, bab 4, tajuk lakaran. Untuk hasil pembelajaran pada hari ini, para pelajar akan dapat mengenal pasti dua teknik gaya visual lakaran dan yang kedua, pelajar dapat membandingkan perbezaan lakaran 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, pelajar akan dapat menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3 dimensi berdasarkan 2 dimensi. Pengenalan. Untuk pembelajaran pada hari ini, saya akan memasuki dua subtopik di dalam bab 4 iaitu bab lakaran. Subtopik yang pertama, gaya visual lakaran dan yang kedua, lakaran asas produk. Subtopik yang pertama iaitu gaya visual lakaran. Apa itu gaya visual lakaran? Gaya visual lakaran ialah lakaran yang merujuk kepada teknik untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik dan nampak menarik. Biasanya, mereka akan menghasilkan lakaran dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, realistik dan konseptual. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan, iaitu teknik rendering dan juga teknik kesan cahaya dan bayang. Untuk teknik yang pertama iaitu teknik rendering. Rendering digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau memonjol keluar. Rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Alatan asas untuk melakukan rendering pula ialah pensel warna, pen penanda, highlighter, pen dan juga dakwat. Pelbagai teknik rendering boleh diaplikasikan dalam mempersembahkan hasil lakaran reka bentuk. Seperti gambar rajah yang saya paparkan ini menunjukkan beberapa lakaran reka bentuk yang telah melalui proses rendering. Para pelajar dapat lihat seperti gambar rajah yang kedua dan yang ketiga menunjukkan proses daripada awal lakaran sehingga akhir lakaran yang telah melalui proses rendering. Terdapat perbezaan di antara permulaan dan juga yang terakhir. Teknik yang kedua pula ialah teknik kesan cahaya dan bayang. Cahaya dan bayang akan memberikan kesan seperti menimbulkan bentuk objek dan yang kedua, rupa objek akan kelihatan sempurna. Sebelum para pelajar melakar kesan bayang, kedudukan sumber cahaya perlu diketahui terlebih dahulu. Kenapa saya memberitahu kedudukan cahaya perlu diketahui terlebih dahulu? Kerana jika kita mengetahui kedudukan cahaya, kita juga dapat mengetahui di mana kedudukan bayang yang hendak kita lukis pada objek yang kita lakar. Seperti gambar contoh yang saya berikan, dia merupakan bayang yang telah terkesan daripada objek ini dan di sini merupakan sumber cahaya. Oleh itu, kedudukan objek di sini kelihatan lebih gelap berbanding di sini kerana di sini telah terdedah oleh cahaya. Seterusnya contoh lakaran pertama dan lakaran kedua. Contoh lakaran pertama iaitu lakaran topi. Kelihatan arah cahaya di bahagian ini dan menghasilkan bayang di bahagian bawah. Dan lakaran yang kedua pula, arah cahaya berada di kawasan ini dan akan terhasilnya kesan bayang di bahagian ini. Seterusnya, lakaran asas produk dalam bentuk 3 dimensi berdasarkan 2 dimensi. Ini merupakan subtopik yang kedua untuk hari ini. Lakaran asas produk. Terdapat dua lakaran iaitu lakaran 2 dimensi dan juga lakaran 3 dimensi. Seperti gambar ini kita dapat lihat di sini gambar kereta ini menunjukkan gambaran lakaran 2 dimensi. Kerana kita hanya dapat lihat daripada satu sudut sahaja, manakala gambaran di sini menunjukkan lakaran 3 dimensi. Dan gambar ini nampak lebih realistik berbanding dengan gambar ini. Lakaran 2 dimensi. Lakaran 2 dimensi terdiri daripada satu pandangan sahaja iaitu sama ada pandangan atas iaitu pandangan pelan
pandangan hadapan dan pandangan sisi sesebuah objek. Lakaran ini dapat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur. Ukuran terdapat dalam lakaran dua dimensi bergantung pada sudut pandangan, sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau lebar dan tinggi. Di sini saya menunjukkan contoh bagi lakaran dua dimensi. Di sini pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas. Untuk pandangan hadapan, ukuran yang dapat kita lihat hanyalah ukuran tinggi, panjang objek dan juga tinggi objek. Manakala di pandangan sisi kita hanya dapat lihat lebar objek dan juga tinggi objek. Manakala pandangan atas iaitu pandangan pelan, kita hanya akan dapat lihat panjang objek dan juga lebar objek. Ini contoh yang kedua. Di sini pandangan pelan dan pandangan hadapan. Di sini kita hanya dapat lihat panjang objek dan juga tinggi objek. Manakala sama di sini, panjang objek dan juga lebar objek. Seterusnya kita akan masuk lakaran 3 dimensi. Lakaran 3 dimensi memberikan gambaran sebenar objek yang ingin dibina. Lakaran ini mempunyai lebih daripada satu permukaan kerana menunjukkan 3 ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Di mana tiga-tiga ukuran ini kita dapat lihat dengan serentak. Ini contoh yang saya berikan. 3 ukuran itu kita dapat lihat sekaligus, iaitu di sini kita akan dapat lihat panjang objek, lebar objek dan juga 3 objek dalam satu masa yang sama. Rumusan. Hari ini para pelajar semua telah mempelajari 2 subtopik, iaitu gaya visual lakaran. Terdapat 2 teknik dalam gaya visual lakaran, iaitu teknik rendering, kesan cahaya dan bayang, dan seterusnya subtopik yang kedua, lakaran asas produk. Terdapat lakaran 2 dimensi dan juga lakaran 3 dimensi. Saya juga telah mengisi latihan untuk para pelajar semua, iaitu para pelajar dikehendaki melakar salah satu produk lakaran berikut secara 3 dimensi berdasarkan gambaran 2 dimensi, iaitu para pelajar hanya memilih sama ada gambar ini atau gambar yang ini, dan setiap lakaran tersebut hendaklah memasukkan ciri-ciri gaya visual lakaran yang telah kita pelajari tadi, iaitu terdapat 2 ciri-ciri gaya visual lakaran. Yang pertama, rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. Para pelajar boleh lihat gambaran ini di muka surat 91 buku teks Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap para pelajar semua dapat memahami dan juga mendengar dan membuat latihan yang telah saya berikan. Saya berharap para pelajar semua stay clean, stay safe and stay at home. Sekian, terima kasih.